Assalamualaikum, nama saya Akila binti Muhammad Taufik dan saya akan membentangkan asal-usul manusia menurut mitos Cina dan juga ulasan artikel Handbook Chinese Mythology. Pertama sekali, pengertian manusia menurut masyarakat Cina kuno adalah hubungan manusia dengan alam. Ia maksud manusia perlu berkait dengan alam kerana mereka menganggap hubungan yang harmoni bersama alam adalah satu kehidupan yang ideal dan juga matlamat utama manusia. Mereka juga mencenderungkan diri menggunakan asas moral seperti asas simpati dan kawalan diri. Dan mitos dalam cerita mitos Cina, Dewi Nuwa yang mencipta manusia. Dewi Nuwa mencipta manusia menggunakan dua cara, iaitu menggunakan tangannya dan juga pokok menjala. Dewi Nuwa menggunakan tangannya untuk mencampur ketiga-tiga unsur, iaitu tanah, air dan juga lumpur. Dan selesai mencampurkan unsur-unsur tersebut, dia meletakkan ciptaannya itu di tanah, dan apabila ciptaannya itu terkena tanah, maka ciptaannya itu hidup menjadi manusia. Dan selepas dia penat mencipta manusia menggunakan tangannya, dia mengambil pokok menjala lalu menghiriknya ke dalam lumpur. Selepas itu dia menghayunkan pokok menjala itu ke udara, maka titisan-titisan yang jatuh ke atas tanah menjadi seorang manusia. Terdapat juga cerita mitos bahawa manusia diciptakan semula selepas banjir besar berlaku. Manusia diciptakan semula dengan perkahwinan Nuwa dan Fuxi. Dalam cerita banjir tersebut, Nuwa dan Fuxi sahaja manusia yang terselamat di muka bumi ini. Jadi selepas mereka berkahwin, Nuwa mengandung dan melahirkan gumpalan daging. Dan gumpalan daging itu mereka memotong menjadi kepingan-kepingan kecil dan mencampakkan ke dalam hutan. Jadi daging yang terkena tanah itu menjadi seorang manusia. Jadi unsur-unsur dalam penciptaan manusia dalam mitos Cina adalah tanah kuning, lumpur dan air dalam penciptaan mitos Cina Dewi Nuwa. Manakala daging pula dalam penceritaan mitos Fuxi dan Nuwa. Manusia pertama dalam mitos Cina adalah Pangu. Ia juga digelar sebagai Chinese Adam. Pangu wujud dan dilahirkan dalam satu biji telur yang bernama Chaos. Dan selepas 1800 tahun, Pangu terbangun di dalam telur tersebut dan dia membelahkan Chaos menjadi dua. Jadi inti yang ringan menjadi langit, inti yang berat menjadi bumi. Dan disebabkan jarak bumi dan langit terlampau dekat, Pangu tidak dapat berdiri di atas muka bumi. Jadi dia menjarakkan langit dan bumi menggunakan badannya. Dan disebabkan itu, elemen-elemen di bumi itu disempurnakan menggunakan badan Pangu. Dan manusia pula diciptakan melalui kutu dan hama Pangu. Hubungan manusia dengan penciptanya adalah masyarakat Cina kuno menganggap bahawa Dewi Nuwa adalah nenek moyang mereka. Dan ada juga yang menganggap Nuwa dan Fuxi nenek moyang mereka. Ia mengikut kepercayaan pada cerita tersebut. Lepas tu, mereka juga menganggap bahawa Dewi Nuwa penyelamat mereka kerana terdapat cerita mitos yang mengatakan bahawa Dewi Nuwa menyelamatkan mereka manusia melalui menampal langit yang berlubang yang dikeluar air yang terhasil daripada peperangan Tuhan Air dan Tuhan Api
Noah menyelamat mereka dengan mencairkan 5 biji batu dan menampal batu yang cair itu pada permukaan langit yang berlubang tersebut. Jadi air tidak lagi masuk ke bumi dan manusia terselamat daripada kelemasan. Dewi Noah juga dikatakan sebagai pencari jodoh kepada masyarakat, kepada manusia, kerana disebabkan Dewi Noah tahu yang dia punya ciptaan akan mati kelamaan, jadi dia mencari jodoh, dia menjadi pencari jodoh kepada setiap manusia-manusia yang diciptanya. Jadi ciri-ciri dan sifat-sifat manusia. Ciri-ciri manusia adalah manusia diperbuat daripada tanah, dan cara Dewi Noah membuat manusia adalah dia menjadikan dirinya model, tetapi pada bahagian atas saja. Pada bahagian bawah disebabkan Dewi Noah adalah makhluk separuh manusia dan juga separuh naga. Jadi bahagian bawah Noah adalah ekor. Jadi untuk membuat manusia, dia tidak menjadikan bahagian bawah manusia ekor, tetapi dia menjadikan bahagian bawah manusia sepasang kaki. Dan ciptaan yang diperbuat daripada tangan Noah menjadi golongan bangsawan, manakala diperbuat daripada pokok menjala adalah menjadi golongan miskin. Dan sifat-sifat manusia dapat diketahui melalui zodiak. Ini menurut kepercayaan masyarakat Cina kuno. Zodiak adalah ramalan tentang sifat seseorang itu mengikut tahun kelahiran dan haiwan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Dan terdapat 12 haiwan, iaitu tikus, lembu, naga, arnab, khinzir, ular, harimau, kuda, biri-biri, monyet, ayam, jantan dan juga anjing. Dan contohnya, jika manusia itu, orang itu lahir pada tahun tikus, dia adalah seorang yang bersemangat dan tidak mudah putus asa. Tahun lembu pula seorang yang pendiam dan juga boleh menjadi degil dan juga berkeyakinan tinggi. Tujuan dan tugas manusia. Tujuan manusia diciptakan untuk memenuhi bumi ini, kerana macam selepas Dewi Noah merayau di permukaan bumi ini, dia merasa kekosongan kerana tiada makhluk lain selain dia. Jadi dia mencipta manusia untuk memenuhi bumi ini. Dan dalam penceritaan Fuxi dan Noah pula, dia mencipta manusia untuk mengelakkan manusia daripada pupus. Dan tugas manusia untuk memperbanyakkan manusia di muka bumi ini. Dan dalam penceritaan Fuxi dan Noah, tugas manusia adalah untuk memulakan peradaban ataupun tamadun. Kerana Fuxi mengajar manusia untuk melanjutkan kehidupan pada muka bumi ini dengan mengajar untuk memasak, memburu binatang liar dan menghidupkan api dan juga menulis. Untuk kehidupan selepas mati atau pengakhiran manusia, menurut kepercayaan masyarakat Cina kuno, mereka mempercayai bahawa setiap roh manusia mempunyai dua bahagian, iaitu Po dari Yin manakala Han dari Yang. Po akan, selepas mati, Po akan pergi ke bumi, manakala Han akan pergi ke syurga. Terdapat juga kepercayaan bahawa manusia mempunyai dua jiwa, iaitu Po mewakili bumi, manakala Han mewakili roh. Dan apabila jasad manusia itu tidak dikendalikan dengan baik, Po akan menjadi jiwa pendendam.
Dan apabila jasad itu dikendali dengan baik, Han akan memberi kepekatan kepada ahli keluarga yang masih hidup. Terdapat juga kepercayaan di mana Po dipanggil sebagai corporeal soul dan Han dipanggil sebagai ethereal soul. Selepas mati, ethereal soul akan pergi ke syurga, manakala Po akan corporeal soul akan pergi ke bumi semula. Dan ada juga kepercayaan Cina kuno bahawa kehidupan selepas dan sebelum mati adalah sama. Sebab itu apabila jasad itu ditanam, mereka tanam sekali dengan makanan, kerana mereka menganggap bahawa manusia itu masih hidup, jasad itu masih hidup. Untuk kesan konsep manusia pada kaum atau orang tersebut, masyarakat Cina mempercayai bahawa mereka keturunan Nuwa dan Fuxi oleh kerana penceritaan perkahwinan Nuwa dan Fuxi. Dan mereka juga ada menganggap Nuwa sahaja nenek moyang mereka kerana dalam penceritaan Dewi Nuwa mencipta manusia menggunakan tanah, lumpur dan air. Dan mereka mencipta Yisang untuk memperingati Hari Manusia dan Hari Manusia atau juga dikenali sebagai Renli. Selalunya Yisang akan digaul pada Tahun Baru Cina pada hari ke-7, kerana hari ke-7 itulah Nuwa berada di muka bumi ini dan mencipta manusia. Dan mereka juga mempercayai bahawa nama keluarga mereka dicipta melalui cerita mitos Nuwa dan Fuxi, di mana kepingan daging yang terkena pada tanah pokok plum atau juga dalam bahasa Cina pokok li. Jadi nama keluarga itu akan dinamakan sebagai Li. Dan juga mereka juga mempercayai bahawa maharaja sahaja yang layak memakai warna kuning mustard, iaitu Imperial Yellow, kerana orang bangsawan seperti maharaja dicipta melalui tangan Nuwa. Untuk kritikan dan ulasan buku Handbook of Chinese Mythology, saya telah memberikan 5 kritikan, iaitu pertama sekali tentang Tuhan. Dalam mitos Cina, Tuhan mereka diberanakkan melalui fenomena ajaib. Contohnya, ibu Tuhan mereka mengandung dan melahirkan tanpa melakukan hubungan seksual bersama lelaki. Dan cerita itu dinamakan sebagai cerita mitos Gansheng. Tapi dalam agama Islam, kita mempercayai bahawa Allah tidak diberanak dan tidak diperanakkan, dan ia juga telah dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas ayat 3. Kedua, tentang penciptaan alam semesta. Dalam mitos Cina, mereka mempercayai bahawa alam semesta dicipta apabila Pangu membelah chaos, dan elemen-elemen bumi ini disempurnakan oleh badan Pangu. Dan dalam Islam, telah dinyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 54 menyatakan bahawa Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Ada satu cerita dalam hadis, seorang Yahudi bertanyakan kepada Nabi Muhammad bagaimana alam semesta ini diciptakan. Maka Nabi Muhammad menjawab, Allah mencipta bumi pada hari Ahad dan Isnin. Pada hari Selasa, Allah mencipta gunung ganang. Pada hari Rabu, Allah mencipta pokok-pokok, air dan infrastruktur. Hari Khamis, Allah mencipta langit. Dan hari Jumaat, Allah mencipta burung, matahari, mencipta bintang, matahari dan juga malaikat. Dan untuk penciptaan manusia, dalam mitos Cina terdapat banyak penciptaan manusia mengikut etnik Cina. Dan contohnya
etnik Han mempercayai bahawa manusia dicipta dari tanah, dan terdapat juga etnik lain yang mempercayai bahawa manusia dicipta dari bumi, dan terdapat juga yang mempercayai bahawa manusia dicipta melalui ludah dari dua dewa. Tetapi dalam agama Islam, manusia dicipta oleh Allah dengan menggunakan tanah, dan pasangan manusia pertama iaitu Nabi Adam, pasangannya Hawa dicipta dari tulang rusuk kiri Nabi Adam, dan ia telah dinyatakan dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Untuk banjir besar, mitos Cina, banjir besar berlaku apabila Tuhan air dan Tuhan api berperang dan membunuh manusia sehingga 2 orang sahaja yang terselamat dalam bumi ini. Tetapi dalam agama Islam terdapat juga cerita banjir besar, iaitu banjir yang diturunkan kepada Nabi Nuh dan umatnya, dan Nabi Nuh dan pengikutnya sahaja yang terselamat dari banjir tersebut, dan ia telah dinyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 919 dan sehingga 120. Akhir sekali, dalam mitos Cina, Tuhan mereka terdapat banyak Tuhan dan dewa-dewi. Seperti contohnya, mereka ada Tuhan air, Tuhan api, Tuhan kematian. Tapi dalam agama Islam, kita memegang konsep tauhid, iaitu Tuhan hanyalah satu dan dia adalah Allah SWT. Itu saja. Terima kasih.